Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami iaitu kumpulan nombor 2 akan membentangkan sesebuah tajuk iaitu pelaksanaan siasat syariah dalam pemerintahan negara. Pembentangan akan dimulai dengan saya, iaitu nama saya Iqbal Faruqi bin Kamil Arifin, nombor menteri I20104671. Baiklah, kita pergi kepada apa itu siasat syariah. Kalau kita tengok di sini, siasah dari segi bahasa mengikut kamus Arab, perkataan siasah adalah kata terbitan masdar daripada kata dasar sasa yasusu siasatan. Apabila disebut sasa al-am siasatan, ia bermaksud mentadbir dan mengendalikan sesuatu urusan, pekerjaan dan sebagainya dengan baik. Ia juga diertikan sebagai arahan dan larangan serta tugas mendidik yang menjadi sebahagian dari usaha mentadbir. Perkataan siasah boleh digunakan dalam pelbagai aspek. Namun demikian, semua maksudnya tidak terkeluar dari maksud asalnya, iaitu melakukan sesuatu tindakan yang menguntungkan atau mendatangkan kebaikan. Maksudnya di sini ialah siasah ni, kalau kita tengok, dia maksudnya ialah kita mengendalikan sesuatu urusan itu, sama ada urusan itu penting ataupun tidak penting, dan dapat mendatangkan faedah kepada masyarakat. Kalau dari segi syariah pula, dari segi bahasa, ia bermaksud menjelaskan atau membuktikan mengenai sesuatu yang disandarkan kepada syarak dan menerimanya sebagai sesuatu yang sah. Pada fuqaha mentakrifkan al-syariah sebagai hukum hakam yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi untuk dibawakan kepada sekalian hambanya. Okay, baik. Kita tengok pula kepada siasat syariah menurut istilah. Baik. Daripada pelbagai definisi yang dikemukakan oleh mereka, siapa mereka ni? Mereka ni ialah para ulama. Para ulama ini, kalau kita tengok, dia memberikan pelbagai definisi iaitu tentang siasat syariah, dan dapat disimpulkan, iaitu dapat boleh diklasifikasikan kepada dua aspek utama berkenaan dengan siasat syariah. Iaitu yang pertama, siasat syariah merupakan kaedah pentadbiran dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. Yang kedua, siasat syariah juga sebagai kaedah penentuan hukum di bawah bidang kuasa kerajaan Islam. Baik, maksudnya di sini ialah siasat syariah ni dia merupakan suatu kaedah pentadbiran dan pemerintahan negara mengikut perspektif Islam. Maksudnya kalau kita nak memerintah sesebuah negara, tu mestilah kita kena ikut dari segi pentadbiran dia macam mana, dari segi kaedah dia macam mana, dari segi nak menguruskan urusan itu macam mana, nak mengikut perspektif Islam lagi macam mana. Itulah maksud siasat syariah. Baik, siasat syariah mengikut pandangan ulama kini. Daripada Rizq Muhammad Al-Zalbani, siasat syariah ialah mengendalikan urusan awam atau bersama berdasarkan hikmah yang tidak bercanggah dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, walaupun tindakan tersebut tidak disokong oleh dalil-dalil juz'i. Dari segi Fath al-Duraini, siasat ialah menjalankan pentadbiran negara, iaitu umat, sama ada hal ehwal dalam negara atau luar negara, berpandukan maslahah. Dari segi Dr. Muhammad Naim Yassin, siasat ialah pentadbiran hal ehwal rakyat yang dijalankan oleh pemimpin Islam atau pembantunya berdasarkan maqasid al-amah, walaupun perkara itu tidak menepati pendapat para imam mazhab. Berdasarkan beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan iaitu siasat syariah ini dia merupakan sistem politik yang mentadbir kerajaan Islam, iaitu yang mengurus urusan kerajaan dan rakyat dalam setiap aspek. Kaedah pentadbiran ini juga dipetik daripada nas-nas syariah yang terdiri daripada Al-Quran dan Al-Sunnah. Kalau misalnya kata kaedah pengurusan itu tidak disebut dalam nas-nas Al-Quran ataupun Al-Sunnah, maka ia diambil daripada pendapat imam-imam mujtahid dengan syarat ia tidak bertentangan dengan ketetapan umum dan kaedah-kaedah asas yang ditetapkan oleh syariah Islam. Baik, maksudnya kalau kita tengok siasat syariah ni dalam bahasa mudahnya, maksudnya iaitu sistem politik, di mana sistem politik yang mentadbir kerajaan Islam. Maksudnya kitalah yang menguruskan sesuatu urusan kerajaan itu, dari segi nak bagi
mendatangkan faedah kepada rakyat ke, urusan rakyat itu macam mana, kita nak mentadbir kerajaan itu macam mana, mengikut perspektif Islam dia macam mana, kaedah pentadbiran negara itu macam mana, dari segi pemerintahan negara itu macam mana. Itu dia maksud siasah syar'iyah. Okey, kita tengok pula kepada sumber-sumber pokok siasah syar'iyah. Ada dua di sini, iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan lepas kepada kawan saya. Nama saya Hafizul Muiz bin Abdullah, nombor matrik I19304141. So hari ini saya nak bentangkan topik sejarah siasah syar'iyah. Okay. Dalam pemerintahan Islam, para khalifah Islam telah menggunakan siasah syar'iyah bagi menjalankan pentadbiran negara. Mereka mengguna pakai garis panduan siasah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mentadbir kerajaan Islam yang pertama, yakni di Madinah. Rasulullah memiliki peranan yang sangat penting dalam membangunkan sistem pemerintahan berdasarkan visi kenabiannya, sehingga pemerintahan yang diwarnai oleh dimensi spiritual dan internasional. Dalam waktu yang sangat singkat, Islam telah menghadapi tantangan kuat bukan hanya untuk Quraisy, tetapi juga untuk dua empayar yang kuat, yakni Byzantium dan Parsi. Setelah generasi pertama, umat Islam berhasil memperluaskan wilayah mereka dengan menakluk daerah-daerah di sekitarnya dari dua empayar itu. Negara Islam yang pertama, yakni Madinah, dan kota-kota sekitarnya telah berhasil menyebar ke sebahagian besar, yakni di Asia Barat dan Afrika Utara. Antara faktor yang mendukung mempercepatkan pembentukan negara Islam di Madinah ialah sudah tentulah kehadiran Rasulullah dan ajarannya. Faktor lain yang mendukung keberlanjutan dan stabiliti negara Islam adalah motivasi orang Islam yang kuat untuk mendukung dan memperluas negara Islam tu. Okey. Tenaga mereka tidak didasarkan pada kepentingan material dan manfaat seperti yang diklaim oleh beberapa orientalis, melainkan berdasarkan motivasi agama. Orang-orang Islam percaya bahawa ajaran Islam mengharuskan mereka untuk menyebarkan firman Allah kepada orang-orang di muka bumi ini. Iman yang ada dalam diri umat Islam telah memotivasikan diri untuk mendirikan negara Islam dan juga telah memperkuatkan ekosistem negara dalam jangka waktu yang panjang. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Waqiuddin bin Muhammad Said, bernombor matrik I19304138. Di sini saya ingin membincangkan tentang pelantikan jawatan khalifah dan sistem syura. Kalau kita melihat dari sudut takrif, khalifah dari segi bahasa ialah pengganti, dan dari segi istilah pula, khalifah ini merupakan sebagai pengganti ataupun pemimpin untuk orang Islam selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW. Syarat-syarat untuk menjadi seseorang khalifah. Untuk menjadi seorang khalifah Islam meletakkan beberapa syarat untuk memastikan seseorang itu dapat memimpin negara. Antara syarat-syaratnya adalah memenuhi syarat iniqad seorang khalifah. Syarat iniqad ini terbahagi kepada 7 bahagian, iaitu Muslim, lelaki, baligh, berakal, adil, merdeka dan mempunyai kemampuan dalam memimpin negara. Selain itu, mestilah mempunyai negara dan rakyat untuk memimpin, dan keselamatan dan kekuasaan di negara tersebut diuruskan oleh pemerintah orang Islam. Akhir sekali, khalifah tersebut mestilah memimpin wilayah tersebut dengan menerapkan agama Islam secara menyeluruh. Pelantikan jawatan khalifah pada zaman sahabat. Selepas daripada kematian ataupun kewafatan Rasulullah SAW pada
13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah berlakunya kecelaruan dari kalangan sahabat untuk memilih pemimpin. Keributan ini timbul kerana Rasulullah tidak menyatakan bahawa siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun khalifah selepas daripada kematiannya. Rasulullah juga tidak menyatakan secara terperinci bagaimana kaedah yang perlu digunakan untuk memilih seseorang khalifah. Dengan itu, pelantikan khalifah pada 17 tahun yang pertama dilakukan dengan cara yang berbeza berdasarkan ijtihad para sahabat untuk mengetahui cara pelantikan. Kita dapat lihat bagaimana proses pelantikannya. Pemilihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam pemilihan Sayyidina Abu Bakar, wujudnya satu mesyuarat di antara golongan Muhajirin dan Ansar. Golongan Ansar memilih Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin di dalam pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah. Golongan Muhajirin pula menyatakan golongan mereka lebih berhak untuk menjadi khalifah kerana golongan mereka merupakan orang Islam yang lebih awal dan Rasulullah juga seorang dari Muhajirin. Setelah berlakunya perbincangan yang hangat, mereka mengambil kata sepakat untuk memilih orang Muhajirin sebagai khalifah. Pada mulanya Abu Bakar As-Siddiq memilih Sayyidina Umar Al-Khattab untuk menjadi khalifah. Beliau menolaknya dan memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pemimpin. Dan selepas itu Zaid bin Sabit memulakan bai'ah dari golongan Ansar dan diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Pemilihan Umar bin Al-Khattab. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedang menazak, beliau sempat memanggil beberapa sahabat dari golongan Muhajirin dan Ansar. Beliau mencadangkan untuk melantik Sayyidina Umar Al-Khattab untuk menjadi pengganti selepasnya. Lalu sahabat yang lain bersetuju dengan pelantikan tersebut. Dengan itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyuruh Sayyidina Umar bin Al-Khattab untuk menuliskan satu dektrik untuk dibacakan di hadapan orang ramai. Menurut Ali Muhammad Al-Shalabi, pelantikan ini dilakukan sebelum kewafatan Sayyidina Osman dan bai'ah dilakukan selepas daripada kematiannya. Okey, di sini saya ingin membincangkan tentang sistem syura. Ta'rif syura ialah perkataan Arab yang membawa kepada maksud rundingan atau mesyuarat. Ia merupakan cara untuk menentukan keputusan besar dan memilih pemimpin dalam masyarakat Arab sejak zaman jahiliyah. Kaedah dan bentuk pelaksanaan syura. Sistem syura merupakan salah satu kaedah yang diamalkan di dalam Islam. Akan tetapi syariah tidak mengahadkan sistem syura ini sahaja yang diwajibkan di dalam Islam. Ia berlaku dalam pelbagai cara, bentuk dan mengikut peredaran zaman. Antara contoh kaedah dan bentuk pelaksanaan sistem syura ini ialah seseorang atau sebahagian sahabat radhiyallahu anhu memberi cadangan dan baginda bersetuju dengan cadangan tersebut tanpa wujud bantahan daripada sahabat yang lain. Ini menunjukkan kebanyakan sahabat bersetuju dengan keputusan tersebut lalu baginda dan para sahabat yang lain melaksanakannya. Antara kisah yang boleh diambil berdasarkan kenyataan ini adalah kisah sahabat Nabi iaitu Habab bin Munzir radhiyallahu anhu mencadangkan tempat baru yang berdekatan dengan sumber air sebagai pengkalan tentera Islam di dalam perang Badar. Aplikasi sistem syura yang dilaksanakan oleh khalifah-khalifah Islam. Para sahabat mengaplikasikan sistem syura ini dalam banyak peristiwa. Di antaranya dalam isu pelantikan khalifah, perbincangan membuat kalender Islam, kisah pengumpulan Quran dan sebagainya. Ketika zaman pemerintahan Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz, beliau menghidupkan kembali sistem syura ini ketika dalam peristiwa pelantikannya sebagai khalifah. Jadi setakat itu sahaja perbincangan untuk bahagian pelantikan khalifah Islam dan majlis syura untuk saya. Nama diberi Muhammad Fazrullah Muhammad Zaini, nombor metrik I20104656. Baik, tajuk yang saya akan bicarakan ialah berkenaan dengan hak-hak non-Muslim, hak-hak non-Muslim di bawah pemerintahan Islam. Baik, yang mana sebagai pendahuluan, yang mana Rasulullah SAW pernah hidup dan berinteraksi dengan non-Muslim. Sebagai contoh, Piagam Madinah, Piagam Madinah yang mana selepas baginda berhijrah daripada Mekah ke Madinah, yang mana Rasulullah SAW mentadbir negara
dengan melaksanakan piagam Madinah. Okey, piagam Madinah yang mana Rasulullah juga ada membuat perjanjian dengan golongan Yahudi dan Nasrani, iaitu non-Muslim lah. Baik, dalam tajuk ini saya akan membincangkan 3 hak saja, yang mana sebenarnya banyak lagi hak non-Muslim, namun saya akan membicarakan 3 saja. Baik, yang pertama ialah iaitu kebebasan agama. Kebebasan agama yang mana agama Islam tidak memaksalah golongan non-Muslim memasuk agama Islam kalau mereka duduk di bawah pemerintahan agama Islam. Sebenarnya firman Allah, la ikraha fid din, iaitu tiada paksaan dalam agama. Baik, seterusnya ialah yang kedua ialah berkenaan dengan melantik non-Muslim sebagai seorang ketua. Jadi dalam Islam perkara ini dibenarkan dalam Islam, yang mana dengan syarat individu Muslim melantik non-Muslim sebagai ketua ataupun pemimpin ataupun wakil rakyat bagi mewakili agama bagi mewakili individu Muslim, bagi mewakili individu Muslim. Jadi dalam agama tiada masalah dengan syarat tidak menzalimi orang Islam, tidak memusuhi agama Islam, dan juga amanah lagi bertanggungjawab. Jadi firman Allah, innallaha ya'murukum ta'uddu al-amanati ila ahliha, iaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk memberi amanah kepada yang berhak, iaitu yang kepada ahlinya, yang berhak menerimanya. Jadi tiada masalah non-Muslim menjadi ketua ataupun wakil rakyat. Baik, seterusnya yang ketiga adalah tindakan undang-undang ke atas non-Muslim, yang mana sekiranya kita melaksanakan sepenuhnya siasah syariah, maka menurut pendapat saya kita undang-undang hudud boleh dipakai ataupun dilaksanakan, yang mana hukuman hudud datangnya daripada Allah SWT, yang sabit daripada Al-Quran dan hadis, yang mana hukuman hudud ni tidaklah wajib dikenakan ke atas non-Muslim sekiranya mereka ataupun non-Muslim ataupun ahli zimmah melakukan jenayah, maka mereka diberi pilihan sama ada ingin dikenakan tindakan undang-undang di segi sivil ataupun undang-undang hudud. Jadi hukuman hudud ni hanya dikenakan kepada orang Islam sahaja. Baik, seterusnya ada persoalan yang selalu timbul ialah adakah siasat syariah sesuai dilaksanakan pada zaman ini. Menurut pendapat saya ialah menurut pendapat saya ia sesuai diamalkan dan kekal relevan sepanjang masa, kerana agama Islam itu sendiri dia mempunyai ciri keistimewaan. Di antaranya ialah sifat alamiah, iaitu sejagat, yang mana Islam merupakan agama yang meliputi keseluruhannya ataupun universal, yang mana tak terikat dengan masa dan tempat. Di mana firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya, a'udzu billahi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sesungguhnya kami tidak mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maksudnya syariat yang diturunkan Allah SWT ni sesuai untuk rahmat sepanjang alam, rahmat sekalian alam, maksudnya sesuai untuk semua lapisan golongan masyarakat dan juga sepanjang masa, di mana saja dan berbagai tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidil bin Zilani, nombor matrik I20104672. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan tajuk perbezaan sistem siasah syariah dengan sistem politik dunia. Okey, untuk sistem politik dunia dapat kita lihat pada hari ini amat bercanggah dengan sistem yang telah diterapkan oleh Rasulullah pada zaman baginda lagi, di mana dalam sistem politik pada hari ini dapat kita lihat banyak perkara yang bercanggah sehingga amat tidak patut dilakukan di negara Islam. Okey, yang pertama adalah dapat kita lihat di sini, iaitu melanggar syariat Islam, di mana banyak politik hari ini tidak mengenal batas haram dan halal.
boleh terima saja. Maknanya apa yang mereka lakukan tu mereka tak akan tengok daripada sudut agama. Mereka hanya melihat dari segi persepsi, acuan dan hawa nafsu mereka sendiri. Okey. Yang kedua adalah kepentingan individu. Seperti kita lihat individu atau parti-parti yang tertentu, mereka melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang atau penyokong mereka untuk menyokong mereka daripada belakang takbir ataupun daripada depan-depan. Maknanya contoh kalau daripada belakang takbir mereka akan memberi rasuah secara sikit-sikit untuk mendapat kedudukan mereka di dalam ahli politik, sesebuah ahli politik yang tertentu. Okey, yang ketiga adalah falsafah sendiri sebagai rujukan utama, di mana mereka menjadikan falsafah, fikiran-fikiran serta ideologi tertentu sebagai sumber rujukan utama ataupun pegangan seperti mana yang dilakukan oleh puak-puak sukalirisma, di mana mereka tidak berpandukan kepada sesuatu arah yang tertentu. Contohnya dalam Islam kita menggunakan sebagai Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan utama untuk kita melakukan sesuatu, tetapi di dalam sistem politik dunia mereka menggunakan ideologi mereka sendiri. Okey, yang ketiga adalah yang keempat adalah there is no politics in Islam, di mana dalam falsafah dunia mereka mengatakan Islam adalah agama, mereka melakukan mengasingkan agama. Maknanya mereka mengatakan bahawa Islam tidak boleh bercampur dengan politik, kerana Islam adalah agama, politik adalah politik. Mereka tidak menyamakan politik dengan Islam. Okey, seterusnya adalah sistem siasah syariah. Sistem siasah syariah ini merupakan politik Islam yang salah satu pelbagai cabang-cabang fiqh Islam yang mencakupi seluruh kehidupan manusia. Sebagaimana dimaklumi, Islam menitik beratkan kepada beberapa hubungan yang telah disebutkan sebagai asas kepada politik Islam. Dan apa yang saya dapat simpulkan kat sini, apa yang saya dapat berikan kat sini, terdapat 6 poin di sini. Yang pertama adalah sistem siasah syariah ni merangkumi hubungan manusia dengan penciptanya. Apa yang dimaksudkan sini adalah dari segi fiqh ibadah, di mana berkenaan dengan solat kita, berkenaan dengan zikir, berkenaan dengan doa. Okey, yang kedua adalah merangkumi hubungan manusia dengan kehidupan dirinya. Dimaksudkan sini adalah fiqh halal dan haram. Apa yang boleh kita makan, apa yang tidak boleh kita makan. Okey, yang ketiga adalah merangkumi hubungan individu dengan keluarganya, di mana di sini mengenai urusan nikah, cerai, wasiat, harta pusaka dan sebagainya. Jika kita tidak ada tentang ni, maka kemungkinan akan mudah. Contohnya urusan nikah, jika kita tidak ada sistem nikah yang betul, maka akan berlaku banyak perceraian. Dan yang keempat adalah merangkumi hubungan individu dengan masyarakat, di mana mengenai segala urusan atau tindakan syariah yang disebut sebagai Al-Qanun Al-Banani atau tijari, urusan perniagaan. Yang kelima adalah merangkumi hubungan duala, di mana merangkumi antara negara Islam contohnya Malaysia dengan negara Islam yang lain, contohnya negara Malaysia dengan negara Indonesia. Yang terakhir adalah merangkumi hubungan manusia dengan negara, di mana contohnya merangkumi antara hubungan kita sebagai rakyat dengan pemimpin kita, di mana kita diberi hak untuk memilih pemimpin yang adil untuk memerintah sesuatu negara. Contohnya kita memilih pemerintah Islam sebagai peneraju kita, sebagai pemimpin kita untuk memimpin negara kita menjadi negara yang lebih baik. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Hakim bin Afendi, Geometri I1920421. Okey, kita masuk kepada subtopik perbandingan siasah syariah dan juga politik barat. Seperti yang kita sedia maklum, para cendekiawan barat atau para orientalis barat ini, dia mencipta satu politik dan satu ideologi ciptaan manusia yang menzahirkan seolah-olah untuk berganti kepada politik Islam itu sendiri. Lalu
berlakulah atau lalu tercetuslah izm-izm yang mana telah berakar umbi dalam pemikiran manusia, terutamanya kepada orang Islam itu sendirilah. So cakap apa, walaupun kita sedar akan perbezaan antara kedua politik ini, tapi ramai lagi yang masih keliru tentang politik barat dan politik Islam. So kat sini saya pointkan dua politik ataupun dua ideologi yang mana menjadi pokok kepada politik barat pada masa kini, iaitu yang pertama secularism. Secularism ni dia mengamalkan pengasingan agama, yang mana agama dan politik ni tidak boleh bercampur. Istilah secularism ni pada awalnya dicipta oleh George Jacob Holyoake pada tahun 1817. Poin pertama kat sini, perbezaan antara secularism ni iaitu mereka politik harus dipisahkan dengan agama. So benda ni jadi asas utama pemikiran mereka, yang mana mereka percaya bahawa agama ini akan menghadkan pemikiran manusia. Agama ini akan membataskan aktiviti seharian manusia. Berbeza pula dengan siasat syariah, yang mana ajaran Islam itu sendiri dia menjadi tunjang belakang, atau ajaran Islam itu menjadi tulang belakang politik Islam itu. Islam itu yang menjadi panduan hidup. Islam itu menjadi panduan hidup dari sudut ibadah, dari sudut akhlak, dari sudut politik itu sendiri. Poin yang kedua pula, secularism ini dia bersumberkan logik akal semata-mata. Maknanya kat sini akal yang mengarahkan, juga akal jugalah yang menetapkan nilai-nilai moral, dan akal jugalah yang menguasai pemikiran mereka untuk berbuat sesuatu, untuk berkata sesuatu. Semua benda logik akal. Contohnya benda yang tidak bertentangan dengan akal, dia akan tolak lah. Seperti kewujudan Tuhan, penciptaan alam, semuanya logik akal mereka lah. Kalau tak berlaku logik akal, mereka akan menolak. Berbeza dengan siasat syariah, yang mana kita ni bersumberkan Al-Quran dan hadis lah, dan semua benda kita ikut Al-Quran dan hadis. Dan ada juga kita juga menggunakan akal, tapi selain berakal kita guna Al-Quran dan hadis, kita guna ijma' ulama', kita guna kias, yang mana benda ni orang cakap apa, benda ni terpelihara lah daripada kerakusan nafsu dan juga keterbatasan akal seorang manusia. Poin yang ketiga pula, secularism ini dia punya matlamat dia menghalalkan cara. Dia punya asas ataupun tonjang dia adalah matlamat menghalalkan cara. Makna kata, selagi matlamat tu ada, gunalah apa cara sekalipun asalkan matlamat tu dapat dicapai. Berbeza dengan siasat syariah, yang mana matlamat itu tidak menghalalkan cara lah. Matlamat yang baik haruslah dijayakan dengan cara yang baik, yang mengikut syarak lah, yang mengikut peraturan agama. Itu adalah perbezaan di antara secularism dan juga siasat syariah. Seterusnya kita masuk kepada liberalism. Liberalism ni adalah satu cabang kepada secularism juga, yang mana falsafah dia adalah hak kebebasan individu, yang mana poin yang pertama kat sini, kebebasan individu ini adalah asas paling tinggi dalam politik. Yang mana mereka ni mempercayai bahawa manusia ini bebas untuk berkata, manusia ini bebas untuk membuat sesuatu, untuk menghukum. Dan kini ada Islam liberal lah, yang mana dia Islam tapi dia liberal. Yang ni yang bahayanya, yang mana dia menafsirkan ayat Quran ataupun hadis itu menggunakan logik akal mereka saja, dan mereka sendiri. So benda ni bahayalah. Berbeza pula kita dengan orang Islam, yang mana kita ni terikat dengan syariat Islam lah. Kita ni sebagai hamba Allah, kita terikat dengan syariat Islam. Kita membuat apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang, dan kita juga taat dan patuh kepada perintah Allah. Poin yang kedua pula, liberalism ni dia melanggar fitrah manusia. Seperti yang kita tahu, lahirlah golongan seperti LGBT, feminism. Kalau kat Malaysia ni G25, yang mana benda ni melanggar fitrah manusia lah, dan membawa kemudaratan kepada masyarakat. Contohnya berlakunya penyakit HIV, dan baru-baru ni ada berlakunya ketidakadilan lah, yang mana golongan transseksual di Amerika Syarikat itu perenang yang bernama Lia Thomas. Dia ni transseksual tapi dia join perenang wanita, yang mana berlaku ketidakadilan kat situ kan. Dia walaupun dia transseksual tapi dia still lelaki, dia punya hormon lelaki, yang dia punya fizikal tu lelaki. So kat sini berlaku ketidakadilan. Berbeza pula dengan siasat syariah, yang mana
siasat syariah ini dia menghormati hak asasi manusia, dia menghormati fitrah manusia. Dan kita ni dan Islam itu adalah agama yang pertama yang menghormati hak asasi manusia. Poin yang ketiga pula, liberalism ni dia kebebasan itu menjadi tujuan utama dalam kehidupan. Berbeza dengan siasat syariah yang mana kebebasan hanyalah sekadar alat, sekadar alat untuk kita mencapai satu matlamat lain yang lebih tinggi di sisi Allah SWT. So kesimpulannya kat sini, realiti pada hari ini, rata-rata negara umat Islam ni masih dijajahlah dengan pemikiran politik barat ni kan, tanpa kita sedar. Nak tak nak kita kena mengamalkan Islam ini sepenuhnya lah. Janganlah kita mengambil sebahagian lalu kita buang sebahagian yang lain. So kat situ berlaku kekurangan lah. So kita kena mengamalkan politik Islam ini sepenuhnya. Okay, saja saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Nazmi Syarif bin Muhammad Rusdi, pemegang nombor metrik I19304240. Okey, baik, saya akan membentangkan mengenai negara yang mengamalkan sistem politik Islam. Pelaksanaan siasat syariah di Malaysia. Okey, yang pertama iaitu kedatangan siasat syariah di alam Melayu pada abad ke-25 Masihi, yang mana bermulanya siasat syariah ini di alam Melayu atau dinamakan sebagai permulaannya penyebaran agama Islam di Nusantara di Melaka. Jadi apabila politik Islam ini dilaksanakan, maka dia telah ditukar daripada menggunakan konsep dewa raja kepada konsep sultan. Seterusnya, apabila siasat syariah dilaksanakan di tanah air kita, sultan adalah sebagai ketua agama Islam dan ketua negara bagi memastikan pentadbiran dapat dijalankan dengan baik dan juga berkesan. Yang kedua iaitu siasat syariah di Malaysia pada masa kini. Di Malaysia khususnya, ia bermula pada tahun 1955 apabila ia menerima sistem demokrasi dengan menggunakan kaedah pemerintahan di samping sistem beraja. Okey, Malaysia ini menerima agama Islam. Malaysia adalah seperti negara Islam, tetapi tidak sepenuhnya kerana ia menggunakan sistem demokrasi secara bertapis. Oleh itu, sistem demokrasi di Malaysia ini dia memberi ruang kepada kuasa rakyat dalam menentukan dasar dan hala tuju negara untuk memastikan pemerintahan negara ini dapat dijalankan dengan baik dalam penggunaan sistem demokrasi. Okay, baik, yang ketiga, siasat syariah dalam pentadbiran di Malaysia, iaitu dasar penerapan nilai-nilai Islam, yang mana Malaysia telah menyusun strategi, iaitu menggunakan peraturan pentadbiran yang mana berdasarkan kepada nilai-nilai Islam dalam urusan pentadbiran awam. Maka nilai Islam yang ini membuktikan bahawa ia model sebagai kerajaan Malaysia sebagai hak untuk menjadikan dasar Islamisi yang boleh dipercayai, bertanggungjawab, amanah dalam setiap pekerjaan. Seterusnya, dalam siasat syariah dalam pentadbiran Malaysia, ia juga diwujudkan perbandangan pembangunan industri halal di Malaysia, yang mana tujuan ini adalah untuk memastikan pembangunannya piawai dengan cara halal dan juga prosedur audit. Selain itu, dia untuk memproduksi barang-barang yang halal dan memastikan umat Islam di negara Malaysia ini menggunakan produk-produk halal secara baik dan tidak syak. Okey, poin yang keempat iaitu siasat syariah dalam institusi masjid di Malaysia, di mana kewibawaan yang dibawa oleh pemerintahan Malaysia dalam menggunakan konsep siasat syariah Islam, yang mana yang untuk memertabatkan institusi masjid di Malaysia ini bagi mendapat sambutan meriah kepada masyarakat
khususnya kepada masyarakat Islam dan bukan Islam. Yang mana tujuannya adalah pertama untuk memastikan barisan kepimpinan masjid yang proaktif, masjid itu sebagai tempat perkembangan ilmu dan juga mewujudkan landscape yang menarik. Selain daripada itu, untuk memastikan masjid ini sebagai pusat iradah atau pusukan, seterusnya masjid ini sebagai tempat menyediakan kemudahan seperti perpustakaan, yang mana boleh menjadikan tempat promosi dan juga produk halal muslim. Asli itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz bin Burhan. Nombor metik I19304-199. Apa yang dapat disimpulkan? Politik Islam ataupun siasat syariah ini tidak dapat diragukan lagi keberkesanannya dalam pemerintahan, kerana ianya sangatlah berkait rapat dengan perkembangan dan pertumbuhan ajaran Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kita sedia maklum bahawasanya sebelum pemerintahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang bersumberkan Al-Quran dan Wahyu, kita dapati bahawasanya masyarakat sebelumnya hidup dalam keadaan yang sangat jahil, sangatlah teruk. Dari segi ekonominya sangatlah buruk, sangatlah lemah, kehidupan masyarakatnya yang berkabilah dan sebagainya. Jadi apabila datangnya Islam, jadi datangnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, pemerintahan itu lebihlah baik dari segi ekonominya, lebih maju, kehidupan masyarakatnya hidup dalam keadaan yang lebih harmoni, lebih aman, lebih damai. Dan ia pun seiring dengan perkembangan agama Islam itu sendiri. Bukan sahaja berkembang dalam negara tersebut, bahkan ke seluruh pelosok dunia. Kita boleh dapati bahawasanya pada masa kini majoriti orang pada masa kini adalah beragama Islam. Jadi tidak dapat dinafikan lagi, hanya sangatlah berkait rapat. Untuk poin yang kedua, politik dan agama dalam pemerintahan dapatlah berjalan seiring, iaitu dengan pelaksanaan prinsip-prinsip Islam dalam sebuah perlembagaan. Sebab itu pemerintahan tersebut mestilah dikelola ataupun dikawal oleh politik Islam itu sendiri. Maka dengan itu agama akan dijadikan sebagai pencetus kemajuan dan keharmonian dalam sebuah masyarakat. Itu poin yang ketiga, umat Islam perlu memelihara keadaan politik dengan baik, iaitu pada tahap yang dapat melindungi dan memelihara keadaan politik daripada sebarang ancaman dan bahaya. Umat Islam juga perlu berusaha untuk menghadapi segala cabaran politik masa kini supaya pelaksanaan syariah dilaksanakan dengan keadaan yang lancar dan baik. Untuk poin keempat, apabila kita sudah berpengetahuan tentang kepentingan siasat syariah ataupun politik Islam ini, maka kita perlulah memberi kesedaran ataupun mendidik umat Islam yang tidak berpengetahuan ini dengan kepentingan ataupun keperluan siasat syariah. Untuk apa? Mereka ini lebih memahami dan memiliki kemampuan untuk menjadikan siasat syariah ini dilaksanakan dalam sebuah pemerintahan. Semua tindak tanduk politik hendaklah mengarah kepada memelihara dan memperkukuhkan kedudukan umat Islam supaya perbalahan politik tidak berlaku yang mana ia boleh mengakibatkan kehilangan kuasa umat Islam. Untuk pengakhiran, sebagai pengetahuan, kekuatan sesebuah pemerintahan dalam sebuah negara itu bukanlah bersumberkan daripada kekuatan rakyat ataupun kekuatan pemerintahan ataupun sebagainya lah. Tetapi ianya datangnya sepenuhnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala perundangan undang-undang dan undang-undang rakyat ataupun pemerintahan tidak mempunyai kuasa yang mana bersumberkan daripada Al-Quran dan Wahyu, seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 57. Sesungguhnya yang menetapkan hukuman itu hanya hak Allah. Al-Quran adalah panduan dan pedoman bagi umat Islam.
Manakala as-sunnah pula adalah penjelasan yang terperinci kepada Al-Quran itu. Ketetapan Allah itu membatasi kekuasaan rakyat, kekuasaan pemerintah ataupun kerajaan, maka semuanya akan berbalik kepada ketetapan Allah yang Maha Kuasa. Jadi sampai di sini sajalah pembentangan kami pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.